Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Darul Ghufran? Sihat semuanya? Alhamdulillah hari ni tak hujan ya. Kan kalau saya selalu kata kuliah saya ni mesti hujan, tapi alhamdulillah hari ni kita cerah, secerah-cerahnya, masya-Allah, tabarakallah. Tapi kalau hujan alhamdulillah jugalah kan, tak ada masalah. Cuma biasalah kalau hujan tu dia punya semangat nak bangun daripada katil macam tu. Okey. Baik, muslimah, macam mana? Sudah bersiap sedia dengan kitab masing-masing hari ini? Kita hari ini akan masuk kepada perbincangan bab yang baru, iaitu iaitu perbincangan kita yang ke-21. Okey, bab kita yang ke-21, kita berada pada tajuk hakikat tawakal kepada Allah. Hakikat tawakal kepada Allah. Jadi bagaimana? Dah siap kitabnya, buku catatannya? Okey, kalau belum siap lagi dipersilakan untuk mengambil kitab masing-masing, buku catatan masing-masing kan, sebelum kita mulakan kuliah. Jadi kuliah kita pada hari ini akan bermula dari muka surat 109. Ya, muka surat 109. Saya tidak tahu kalau sekiranya ada yang muka suratnya berbeza, mungkin boleh diletakkan di bawah sana di ruangan komen untuk membantu rakan-rakan ataupun jemaah muslimah yang lain mencari di mana kedudukan tajuk kita ini jika sekiranya cetakannya berbeza dengan cetakan buku saya. Jadi mungkin boleh diletakkan di ruangan komen muka surat berapa untuk bab kita yang ke-21 jika sekiranya muka suratnya berbeza dengan muka surat saya. Okey, jika muka surat saya kita berada pada halaman 109. Baik, pada halaman ke-109 ini ya muslimah, kita akan membincangkan berkenaan dengan hakikat bertawakal kepada Allah. Okey, hakikat bertawakal kepada Allah. Namun sebelum kita membahaskan dengan lebih panjang lebar berkenaan dengan tawakal ini, pentingnya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tawakal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tawakal? Jadi kalau kita merujuk ya kepada beberapa pendapat, tapi saya tak ambil semualah ya muslimah di sini sebab takut tak sempat. Nanti kan bincang tentang takrif sahaja semata-mata untuk ambil masa sampai 1 jam. Jadi di sini saya ambil satu sahaja takrif ataupun definisi untuk kita memahami maksud tawakal. Jadi kalau dirujuk daripada sudut bahasa ya, tawakal ini maksudnya ialah bergantung dan menyerahkan kepada sesuatu. Bergantung dan menyerahkan kepada sesuatu. Itu maksud daripada sudut bahasa. Tapi kalau kita lihat daripada sudut istilah, di sini saya mengambil pendapat daripada Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Di situ beliau menyatakan bahawa maksud tawakal ialah bila kita menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih pelbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat. Jadi ini dipanggil sebagai tawakal.
Ya, bila kita menyandarkan hati ataupun kita panggil begini muslimah, bila kita menyerahkan, bila kita menyerahkan hati kita kepada Allah, ya, Azza wa Jal, untuk untuk meraih pelbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya, sama ada dalam urusan, tak nampak pula ni, sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat. Jadi apa-apa perkara dalam hidup kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia bukan hanya semata-mata berkaitan dengan akhirat, tetapi ia bukan semata-mata berkaitan dengan dunia, tetapi ia juga berkaitan dengan akhirat kita. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira sama ada kita ingin memperoleh kemaslahatan berkaitan dengan dunia dan akhirat itu, ataupun kita inginkan supaya ada mudarat dihilangkan ataupun untuk menghilangkan bahaya berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Jadi kita menyerahkan semua urusan kepada Allah serta kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahawa tidak ada yang memberi, menghalang, mendatangkan bahaya dan manfaat kecuali Allah. Okay, so ini kita panggil tawakal daripada dari sudut istilah maksudnya. So kalau kita nak faham tawakal tu bagaimana, beginilah. Iaitu kita sandarkan hati kita, kita serahkan hati kita kepada Allah untuk kita meraih pelbagai kemaslahatan dan untuk kita menghilangkan pelbagai bahaya, sama ada urusan itu berkaitan dengan dunia ataupun akhirat kita. Okay, dalam masa yang sama, ketika kita menyerahkan semua urusan tadi kepada Allah, ya, jangan lupa dalam hal bertawakal ini kita yakin dengan sebenar-benarnya bahawa tidak ada yang boleh memberi, menghalang, mendatangkan bahaya dan manfaat kecuali Allah semata-mata. Jadi kita faham berkenaan tawakal begitu maksudnya. Satu perkara yang perlu kita fahami ialah berkenaan dengan tawakal ini, ianya adalah sesuatu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkenaan dengan tawakal sebagai satu perkara yang wajib. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa di sini, ya, Ustazah nyatakan dengan dua dalil untuk membuktikan bahawa tawakal ini adalah perintah Allah. Allah perintahkan semua kita ni sebagai manusia, sebagai hamba Allah untuk bertawakal kepada Allah. Tapi bila kita kata bila itu adalah perintah Allah, apakah dalilnya? Apakah sumber yang boleh kita pegang untuk kita jadikan ia sebagai satu dasar pegangan kita sebagai peringatan bahawa ini adalah perintah Allah? Maka di sini, ya, kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara. Boleh, ya, muslimah, sila buka apps Al-Qurannya, ataupun kalau sesiapa yang ada Al-Quran terjemahan, sila buka surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-217. Sekejap, suara saya double. Saya tekan. Baik, buka surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-217. Di situ, ya, saya nyatakan ayatnya ialah wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Baik, jika sekiranya muslimah kita buka Al-Quran pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-217, di atasnya sebelum ayat itu, sebab ada dua ayat kan di sana yang saya letakkan dalam slide kita di sini, okay, kita ada dua ayat, cuma saya nak pergi terlebih dahulu, ya, kepada surah Asy-Syu'ara ayat 217 untuk kita melihat bagaimana perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW di dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, jika sekiranya kita buka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217, sebelumnya ada dua lagi ayat.
Okey, ada dua lagi ayat yang menceritakan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keluar berdakwah kepada ahli keluarganya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keluar memberikan peringatan kepada ahli keluarga baginda. Kalau kita rujuk pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Okay, Allah kata kepada Nabi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maksudnya kepada ahli keluargamu yang terdekat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi keluar berdakwah, berikan peringatan kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdekat. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa kepada Nabi? Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Iaitu ayat 215 dalam surah Asy-Syu'ara. Allah kata kepada Nabi, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi bila sudah berdakwah kepada ahli keluarga, kemudian ada yang mengikuti baginda, maka berlaku baiklah kepada mereka. Ini perintah Allah. Okay, berlaku baiklah kepada mereka. Waqfid tu maksudnya rendahkan tu bukan supaya kita ni menghinakan diri kita, bukan begitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi supaya mempunyai akhlak yang tinggi, bersikap santun kepada orang yang beriman kepada Allah dan mengaku baginda sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pula setelah itu apa kata Allah? Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Tapi bagaimana jika sekiranya mereka tidak menerima dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Jadi apa kata Allah, pesanan Allah di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka menderhakaimu, maknanya jika mereka menolak apa yang engkau sampaikan, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab, iaitu faqul inni bari'um mimma ta'malun. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri. Maksudnya maknanya bukan kata tak nak ambil tahu, tapi kita tidak ada kaitan dengan apa yang mereka ingkari. Kita dah beritahu kepada mereka mana yang betul, mana yang salah, kemudian mereka masih lagi ingin memilih yang salah, maka itu adalah antara mereka dengan Allah. Kita dah tidak ada apa-apa lagi. Okey, kaitan dengan kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya muslimah, di sini menariknya dalam surah Asy-Syu'ara ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi agar keluar berdakwah kepada kaum keluarganya yang terdekat, kemudian bersikap santun kepada mereka yang menerima, yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ada di kalangan mereka yang menolak dakwah Nabi, maka berlepas dirilah daripada apa yang mereka lakukan. Dan di sini Allah kata kepada Nabi, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ini masuk kepada bab tawakal kita. Allah pesan kepada Nabi dan bertawakallah. Okey, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, ataupun lagi Maha Mengasihani. Okay, dan berserahlah kepada Allah, maksudnya bertawakal tu maksud berserahlah kepada Allah. Setelah engkau berdakwah, maksudnya begini muslimah, Allah perintahkan kepada Nabi tadi supaya berdakwah, bukan? Ya, kisahnya begitu. Allah perintahkan kepada Nabi supaya berdakwah kepada ahli keluarga. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala kata, ada yang terima, alhamdulillah, okay, maka di sana rendahkanlah diri engkau, bersikap santunlah kepada mereka. Tapi kalau sekiranya tak nak terima, mereka tidak mahu menerima, kalau tak nak terima, berlepas diri. Setelah itu, apa kata Allah? Tawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Kerana apa?
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Maknanya Maha Perkasa lagi Maha Mengasihani. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita dah usaha berdakwah tadi. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi. Okey, baik. Jika kita lihat kepada poin yang kedua dalam slide yang Ustazah lampirkan di sini, kita ada satu lagi dalil yang menunjukkan tentang perintah Allah kepada kita agar menjadi hamba-Nya yang bertawakal. Okey, tadi memanglah kita kata, alah tadi kan Allah suruh Nabi bukan kita. Betul lah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada Nabi. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada Nabi itu ia adalah contoh bagi diri kita juga yang perlu kita laksanakan dan amalkan. Jadi di sini begitu juga ya, ada ayat yang berikutnya iaitu surah Al-Furqan ayat yang ke-58. Okey, dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-58 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang menunjukkan kepada kita bahawa bertawakal kepada Allah adalah perintah Allah. Iaitu Allah kata apa di sini muslimah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia iaitu Allah mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Sekarang ni muslimah, bila kita kan nak meletakkan tawakal kita, kebergantungan kita, ia selayaknya diletakkan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kerana apa? Jelas di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-58 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa tawakal ia perlu diserahkan hanya kepada Allah kerana hanya Allah lah yang maha hidup, yang tidak mati. Okey, Allah lah yang maha hidup, yang tidak mati. Jika kita meletakkan tawakal kita kepada manusia, kepada makhluk mati, makhluk akan mati dan makhluk tidak kekal kehidupannya. Maka sebab itu, bila kita nak letakkan kebergantungan kita ini, letakkan hanya kepada Allah, Tuhan kita yang maha hidup dan yang tidak mati dan juga maha hidup selama-lamanya. Jadi di sini, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Okay, setelah kita meletakkan tawakal kita kepada yang maha hidup dan tidak mati iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, wasabbih bihamdihi. Bertasbihlah dengan memujinya. Iaitu kita ucapkan tasbih kepada Allah dan memuji Allah. Tasbih apa bacaannya? Subhanallah. Okay, wa bihamdih. Okay, subhanallah wa bihamdih, boleh baca macam tu kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika pun boleh juga. Subhanallah walhamdulillah. Ini semua adalah bentuk-bentuk tasbih dan juga tahmid yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita tahu Allah itu maha hidup dan juga tidak mati. Kerana itu juga kita meletakkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita dah faham tadi berkenaan dengan definisi tawakal bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan tawakal sebagaimana yang telah Ustazah sebutkan di dalam definisi kita yang saya ambil daripada Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kemudian kita juga memahami bahawa tawakal ini adalah perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas diri kita sebagai seorang hamba berdasarkan dalil yang saya lampirkan di sini iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 217 dan juga Al-Furqan ayat yang ke-58. Okey, baik muslimah, seterusnya kita pergi kepada perbincangan di dalam kitab kita. Kita belum masuk perbincangan dalam kitab kita, so jangan cari apa yang Ustazah sebutkan tadi dalam kitab, memang takkan jumpa pun. Okey, so baru kita nak masuk perbincangan di dalam kitab kita ini yang mana menjelaskan kepada kita tawakal itu sebenarnya bagaimana. Okey, tawakal itu sebenarnya hakikatnya bagaimana.
hakikat tawakal tu bagaimana? Kita nak bertawakal tu bagaimana sebenarnya kita nak bertawakal kepada Allah. Jadi ini yang dibincangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya pada muka surat 109 ini yang menjadi pembukaan kepada bab kita yang ke-21. Sebab tu penting tadi kan kita faham terlebih dahulu makna tawakal dan kita faham terlebih dahulu kenapa kita perlu bertawakal kepada Allah. Kerana ia adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini hakikat bertawakal kepada Allah ya muslimah, jika kita lihat kepada poin kita yang A yang menyebutkan bahawa berserah diri secara total kepada Allah. Maknanya berserah diri secara total ni ialah kita menyerahkan keseluruhan diri kita ini dalam setiap urusan kita sebagaimana definisi yang telah kita baca tadi ataupun takrif yang telah kita sebutkan tadi kepada Allah dalam hal yang kita nak meraih kemaslahatan dan juga dalam hal kita nak menolak kemudaratan, tidak kira sama ada ianya berkaitan tentang dunia ataupun akhirat kita. Jadi itu yang maksudkan dengan kita menyerahkan diri kita secara total atau secara keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, bila kita merujuk kepada perenggan kita yang pertama dalam kitab kita, diceritakan kepada kita bahawa hakikat bertawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan dalam mengharapkan tambahan nikmat atau dalam menghindari kekurangan rezeki. Jadi poin kita yang pertama ya muslimah di dalam perbincangan kita di sini dalam kitab kita ialah sebagaimana yang Ustazah nyatakan di situ, bila kita serahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan. Pengaturan boleh kita kata aturan. Bagaimana aturan sesuatu perkara itu berlaku. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pilihan kita, berkenaan dengan apa yang telah kita lakukan ataupun aturan yang telah berlaku di dalam kehidupan kita. Jadi di sini dia kata berkenaan dengan mengharapkan tambahan nikmat atau dalam menghindari kekurangan rezeki. Samalah sebagaimana definisi yang Ustazah bacakan tadi, yang Ustazah bincangkan tadi, iaitu kita serahkan semua urusan kita dalam hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam keadaan kita nak meraih manfaat. Contoh kita bekerja muslimah. Bekerja inilah kita nak dapatkan manfaat, kita nak dapatkan nikmat, iaitu gaji, wang daripada pekerjaan yang kita lakukan. Tugas kita ialah mencari rezeki yang halal. Ya, tugas kita ialah berusaha mencari rezeki yang halal. Kemudian setelah kita berusaha mencari rezeki yang halal, kita dapat pekerjaan tersebut, lalu kita bekerja. Bekerja dengan pekerjaan yang kita miliki, di sini apa yang kita peroleh setelah itu, kita serahkan kepada Allah daripada sudut tambahan nikmat dan sebagainya. Okay. Begitu juga kita dalam menghindari kekurangan rezeki, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud begini, bila kita berusaha mencari pekerjaan, kita menghindari diri kita daripada kekurangan rezeki. Tetapi yang tetap menetapkan hal itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Setelah berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Apa yang kita dapat, sama ada sikit ataupun banyak. Kalau nak lebih mudah lagi kan selalunya benda ni kalau nampak bila part bisnes lah. Bila part bisnes tu kita akan lebih nampak. Kan? Sebab apa kita usaha tu, usaha betul-betul untuk meraih manfaat daripada apa yang kita peroleh. Macam ini muslimah. Contoh kita buat kek kan, kita buat kek kemudian kita jual. Kita buat kek kita jual ni, ini adalah usaha kita untuk mendapatkan tambahan rezeki, tambahan nikmat. Betul tak? Okey. Dan ataupun kita kata untuk kita mengurangkan, menghindari agar kita ni tak dapat rezeki yang kurang. Sebab itu kita usaha tadi buat kek. Tapi setelah kita usaha buat kek tadi untuk dapat tambahan rezeki supaya rezeki kita tak kurang dan sebagainya, kita serahkan kepada Allah rezeki yang kita peroleh. Sebab bila kita buat kek tu tadi, tak semestinya semuanya habis. Kan dulu, saya ingatlah dulu arwah ibu mertua saya, dia jual epok-epok.
jual epok-epok letak di kedai mamak lah, dulu-dulu lah kan, zaman dulu-dulu. Bila je buat tu, pagi hantar ke kedai tu, tak semestinya. Petang bila diambil semula, habis epok-epoknya. Tapi rezeki yang kita dapat sama ada banyak ataupun sedikit, ianya adalah sesuatu yang kita letakkan tawakal kepada Allah masa pagi tu kita hantar. Lepas ni, apa yang saya dapat sikit ke banyak ke, tawakal pada Allah. Yang penting kita usaha, kita buat epok-epok tadi, kita letak dekat mama shop tu kan. Okey, lepas letak di mama shop tu, apa yang kita peroleh di petang ni nanti daripada hasil penjualan itu, ya kita tawakal kepada Allah. Sikit ataupun banyak. Ini dimaksudkan kita menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan. Sama ada pada sudut penambahan rezeki ataupun kekurangan rezeki, untuk kita hindarkan kekurangan rezeki itu tadi. Okay, saya harap ia jelas ya. Baik, seterusnya, atau dalam mencari kesihatan dan menghindari penyakit. Sekarang ini, kita nak cari kesihatan. Nak cari kesihatan maksudnya ialah bila sudah sakit. Okay? Bila sudah sakit, sekarang ni kita sakit. Kita cari ubat bukan? Ini lepas kita cari ubat, kemudian kita makan ubat tersebut, kita tawakal kepada Allah. Kerana apa? Allah yang menyembuhkan. Yang penting kita usaha tadi mencari ubatnya, mencari penawarnya. Itu maknanya kita mencari kesihatan setelah kita sakit. Atau tadi, dalam kitab kita kata, dan menghindari penyakit. Dan menghindari penyakit bagaimana? Kita belum kena lagi penyakit tersebut. Senang kita ambil contoh dengan kondisi ataupun situasi kita sekarang ini. Kan di Singapura, kita berada dalam keadaan yang mana COVID-19. Kenapa kita keluar rumah ya Muslimah pakai pelitup? Bukankah itu untuk menghindari penyakit? Betul tak? Okey. Kenapa kita mengamalkan social distancing? Betul tak? Kenapa? Kerana ia adalah usaha kita untuk menghindari penyakit. Kenapa kita jumpa orang, kita tak salam, tak duduk dekat-dekat, kan? Tak peluk-peluk, macam dulu, betul tak? Kenapa kita nak menghindari penyakit? Ini adalah satu bentuk usaha kita untuk menghindari penyakit. Tetapi kita bertawakal kepada Allah setelah kita usaha tu tadi untuk menghindari. Sebab belum tentu dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, kita pakai pelitup dan sebagainya, menjamin kita tidak kena penyakit. Bukan begitu maksudnya. Tapi yang penting kita ada usaha tadi. Usaha kemudian kita bertawakal kepada Allah untuk menghindari daripada penyakit tersebut. Okey, kemudian dengan satu keyakinan bila kita dah usaha tadi ya, usaha buat epok-epok, usaha amalkan social distancing dan sebagainya dalam keadaan untuk menambahkan rezeki, dalam keadaan untuk menghindari penyakit dan sebagainya tadi kan, yang sebagai contoh yang saya nyatakan tadi, kita yakin bahawa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang tadi saya kata, kita tawakal kepada Allah setelah kita buat semua perkara-perkara itu tadi, kita yakin bahawa yang akan menentukan selepas ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit atau tidak, baik ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, kita tawakal kepada Allah. Okey, dan dialah satu-satunya zat yang dapat melakukan upaya dan pengaturan itu tadi. Jadi ini poin kita yang pertama, iaitu bila kita buat sesuatu, kita meletakkan ataupun kita menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan setelah kita usaha melaksanakan apa yang kita ingin laksanakan. Okey, ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada perenggannya yang pertama. Seterusnya Muslimah, kita masuk kepada perenggan kita yang kedua. Dalam perenggan kita yang kedua, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah pesan kepada kita, tawakal dia bukan hanya itu sahaja. Ya, sebab itu dia kata tidak hanya itu. Tawakal harus diikuti dengan keyakinan. Ia mesti ada keyakinan bahawa pengaturan Allah terhadap hamba-Nya lebih baik daripada pengaturan hamba terhadap dirinya sendiri. Jadi kita yakin aturan Allah lebih baik. Setelah kita bertawakal tadi kan, kita dah jual epok-epok, pagi-pagi kita hantar dekat kedai kan. Sekarang ada tak orang buat macam tu? Mungkin aja lah ya. Sekarang tak tahulah sekarang ada ke tidak, macam jarang nampak. Kita jual epok-epok, kita hantar pagi-pagi dekat kedai kan, kita letak tawakal tu kepada Allah. Tapi tawakal ini dia mesti ada keyakinan. Apa yang kita dapat
ia adalah aturan Allah dan kita kena yakin itu adalah lebih baik. Jika kita dapat sedikit pulangannya ataupun jualan tadi kan, kita yakin ini Allah tentukan, inilah yang lebih baik untuk kita. Jangan kita, alah dapat sikit je, buat apa jual macam gini. Kita ngomel sana, tak bersyukur kepada Allah kan. Kita kata apalah Allah ni. Inilah kadang-kadang ada macam apalah, aku dah tawakal dengan Allah pun Allah bagi aku sikit. So ini ayat yang perlu kita jaga ketika kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang sedemikian, bermakna kita ni tawakalnya belum betul lagi. Sebab tawakal ini, setelah itu apa yang kita dapat, kita ni yakin dengan apa yang kita peroleh. Kerana apa? Kita faham dan kita mengerti bahawa Allah lebih tahu, lebih aturan Allah itu lebih baik. Kerana apa? Allah tu maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Ini baru betul. Bila tawakal tadi kan diiringi dengan keyakinan yang sedemikian. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim jelaskan kepada kita begini, Muslimah dalam kitabnya. Beliau kata begini, tawakal harus diikuti dengan keyakinan bahawa pengaturan Allah terhadap hambanya lebih baik daripada pengaturan hamba terhadap dirinya sendiri. Kita memang dah usaha, kita dah memang buat semua perkara tu. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena tawakal. Kalau kita tidak tawakal ni Muslimah, kita akan sombong dengan usaha kita. Kita kata, epok-epok aku sedap pun tak ada orang nak beli. Apa ni lah? Semua ni tak gerti nak makan epok-epok. Macam tu lah kan. Kita akan cakap begitu. Sombong kita ni. So sebab itu, bila kita tawakal kepada Allah, apa yang kita peroleh, kita akan tenang. Sudut sedikit ataupun banyak rezeki yang kita dapat tu tadi. Ya, jadi sebab itu dia kata seterusnya Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba daripada dirinya sendiri. Dan dialah yang mampu mewujudkan kemaslahatan tersebut. Cuba kita bayangkan, jika setiap kali kita berniaga, setiap kali itulah kita mendapat keuntungan yang begitu banyak. Setiap kali jual epok-epok pagi mesti habis kan? Ataupun tak ada yang tak pernah tak rugi. Di mana kita nak belajar tentang kesabaran kalau kita tidak ada kegagalan dalam kehidupan kita? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sebab itu dalam hidup kita ni dia ada ups and downs dia, Muslimah. Jangan lupa itu. Ada turun dan naik dalam hidup kita. Dia tak semestinya naik aja. Dia mesti kita ada satu rasa yang kita di bawah. Bila kita ada perasaan kita di bawah, kita akan belajar untuk lebih merendah diri. Kita akan belajar untuk tidak menjadi seorang Muslimah yang sombong. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang penciptaan manusia bagaimana. Jadi kalau kita yakin Allah maha mengetahui, Allah lebih baik aturannya kerana untuk mendidik kita agar menjadi hamba yang sentiasa taat kepada Allah, kita tidak akan jadi hamba Allah yang melepaskan diri kita daripada tawakal itu tadi. Kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik aturannya daripada diri kita. Kita hanya berusaha, tetapi yang menetapkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan kalau kita ni tidak ada tawakal. Kesombongan kita akan lebih bermerajalela dalam diri kita. Kita akan lebih ego, kita akan lebih memandang rendah kepada orang lain, kita akan lebih menjadi orang yang khianat terhadap usaha orang lain. Sebab itu penting tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya dalam perenggan kita yang kedua ya Muslimah, masih lagi di situ, Allah lebih tulus kepada hambanya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Allah lebih sayang kepadanya daripada sayang hambanya kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik kepadanya daripada kebaikannya terhadap dirinya sendiri. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang perlu kita ada dalam diri kita, bahawa Allah itu lebih baik aturannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih memahami kita, lebih sayang kita, lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita. Jadi tawakal perlu diiringi dengan keyakinan kita yang ada pada poin yang kedua ini. Okey, iaitu yakin bahawa aturan Allah adalah lebih baik. Seterusnya Muslimah, pada poin kita yang ketiga, pada poin kita yang ketiga itu pada perenggan kita yang seterusnya di sana. Kita dapati bahawa bersamaan dengan itu Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan kepada kita, bersamaan dengan itu hamba tersebut juga
harus yakin akan ketidakmampuan dirinya untuk mendahului aturan Allah. Jadi tadi kita yakin Allah lebih baik aturannya. Namun kita juga jangan lupa dalam keadaan kita bertawakal kepada Allah, dalam keadaan yang sama kita yakin bahawa aturan Allah itu lebih baik kan, kita juga perlu yakin bahawa kita ni tidak mampu. Ataupun dengan kata lain, ketidakmampuan diri untuk mendahului aturan Allah. Kita tak mampu nak challenge, senang, kita tak mampu nak challenge apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Sebab kita tidak ada kemampuan itu. Hanya Allah sahaja yang mampu untuk menetapkan satu aturan yang terbaik dan kita tidak mampu. Bila kita sedar akan ketidakmampuan kita sebagai seorang hamba Allah yang segala-galanya berada di atas kekuasaan Allah, tawakal kita akan jadi lebih cantik. Ini yang diajarkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya berkenaan dengan bagaimana kita nak jadi orang yang bertawakal kepada Allah. Sebab itu seterusnya beliau kata begini, hamba tersebut juga harus yakin akan ketidakmampuan dirinya untuk mendahului pengaturan Allah walaupun hanya selangkah. Dia juga tidak mungkin boleh menunda pengaturan Allah satu langkah pun dan tidak ada yang boleh mempercepat atau menunda takdirnya. Jadi di sini muslimah kita faham kita tak mampu dalam urusan-urusan penetapan berkenaan dengan takdir. Semuanya itu adalah atas urusan Allah. Bila kita sedar kan berkenaan dengan semua ini, iaitu satu, kita tadi dah usaha. Okey, kita dah usaha. Kemudian seterusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang telah kita usahakan tersebut. Sama ada dalam keadaan kita nak mendapatkan manfaat ataupun dalam keadaan kita nak menolak mudarat. Okey. Seterusnya yang kedua ialah kita yakin bahawa Allah itu lebih baik aturannya. Dan ketiga ialah kita sedar tentang ketidakmampuan diri kita untuk menandingi pengaturan ataupun aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas diri seorang hamba. Semua ini, yang ketiga-tiga poin yang saya nyatakan itu tadi, sebagaimana yang ada dalam kitab kita ni muslimah. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim pada perenggannya yang berikut? Dia kata begini, dengan semua keyakinan itu, kan? Dengan semua keyakinan itu yang ketiga-tiganya yang dah kita bincang tadi, seorang hamba akan menyerahkan dirinya di hadapan Allah. Kita akan serahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, kita akan serahkan diri kita di hadapan Allah dengan memasrahkan segala urusan kepada Allah. Kita akan jadi hamba yang sedemikian. Bila kita memahami berkenaan dengan poin kita yang pertama, kedua dan ketiga itu tadi. Akhirnya sebab itu tadi saya kata tawakal kita akan menjadi cantik. Bila tawakal kita menjadi cantik, di situ kita akan serahkan diri kita kepada Allah secara total. Sebab itu pada poin kita yang A dinamakan tajuknya berserah diri secara total kepada Allah. Tapi bagaimana? Dengan kita menyerahkan semua pilihan dan aturan kepada Allah, dengan kita yakin bahawa Allah lebih baik aturannya, dengan kita juga yakin bahawa kita tidak mampu untuk menandingi setiap yang telah Allah Subhanahu Wa Taala aturkan ataupun tetapkan untuk diri kita. Semua itu, semua itu akan menjadikan diri kita seorang muslimah. Hati kita ni terutamanya muslimah, hati kita ini diserahkan ataupun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya kepada Allah. Maka kita akan jadi hamba Allah yang bersimpuh di hadapannya sebagaimana bersimpuhnya hamba sahaya yang lemah di hadapan seorang raja yang perkasa lagi berkuasa. Yang mempunyai hak penuh untuk memperlakukan rakyatnya sekehendak hatinya sementara hamba sahaya itu tidak kuasa untuk berbuat apa-apa. Ini analogi yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya. Seolah-olah ada raja yang berkuasa lalu kita ni sebagai rakyat yang tidak mampu dan kita tunduk bersimpuh di hadapan dia yang taat kepada dia. Dia sedemikian perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya berkenaan dengan bagaimana bila kita setelah itu kita menjadi hamba Allah yang menyerahkan diri kita, hati kita keseluruhannya lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dengan keyakinan-keyakinan yang telah kita bincangkan itu tadi.
Ya, dan inilah juga yang diajarkan Allah ataupun yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Muslimah. Kalau kita rujuk kan pada surah An-Nisa. Okey. Surah An-Nisa ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW berkenaan dengan golongan munafik. Kenapa dengan golongan munafik ni, Muslimah? Dalam ayat 81 surah An-Nisa. Cuba buka. Okey, buka. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-81. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah ceritakan, maknanya Allah beritahu kepada Nabi berkenaan dengan satu golongan yang mana dia ni depan je okey, tapi bila belakang KO. Okey, faham tak maksud saya? Di depan je cakap manis mulut, bukan main lagi, kan. Tapi bila belakang, dia buat plan untuk menjatuhkan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi berkenaan dengan golongan ini yang wujud di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah kata kepada Nabi dan mereka iaitu golongan munafik berkata, kami taat. Wa yaquluna ta'atun. Okey, mereka kata kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, maknanya tadi masa jumpa kita okey kita akan buatlah sebagaimana yang diplan, sebagaimana yang dirancang dan sebagainya. Kita taat apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Tapi Allah kata apa kepada Nabi setelah mereka keluar daripada majlismu, maknanya lepas mereka balik rumah, okey, lepas mereka balik rumah, kemudian apa yang mereka buat? Segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu. Jadi dah balik rumah, pada malam hari ini mereka berkumpul untuk buat perkara yang lain daripada apa yang mereka kata mereka nak taat itu tadi. Ini biasa berlaku pada zaman Nabi SAW. Kita ingatkan zaman kita je ada orang. Tak, zaman Nabi dah ada Muslimah kan. Zaman Nabi dah ada, iaitu orang munafik ni. Mereka ni kebiasaannya kalau kita lihat dalam perbincangan sejarah Nabi, sejarah kehidupan Nabi lah, dalam sirah kehidupan Nabi, ada golongan munafik yang selalu cari pasal. Yang cari pasal ni macam mana? Mereka ni, saya nak bagi satu contoh, mereka ni dah agree nak masuk dalam medan peperangan. Okey? Yelah, dalam peperangan, kita selalunya ada strategi peperangan kan. Kita letakkan, kumpulan A dekat sini, kumpulan B kat sini. Maknanya kita dah aturkan bagaimana. Tapi, golongan munafik ni yang pada asalnya kata mereka nak taat, nak sami'na wa ata'na, nak turut serta, mereka akan buat plan lain untuk meruntuhkan strategi itu tadi. Supaya apa? Supaya Nabi dan juga umat Islam pada masa itu akan menerima kekalahan. Jadi sebab itu Allah ceritakan kepada Nabi, orang yang begini yang ada di sekitar Nabi SAW. Mereka ini plan pelbagai macam rancangan untuk menumpaskan kerajaan Islam Madinah pada masa itu. Yang di hadapan Nabi, mereka kata mereka taat kepada Nabi. Mereka akan ikut sebagaimana yang Nabi SAW rancang. Okey? Tapi kemudian nanti mereka buat rancangan lain, mereka bersekongkol dengan pihak musuh untuk menjatuhkan rancangan yang telah Nabi SAW aturkan. Ini kebiasaannya yang ada pada waktu itu. Kemudian Allah kata begini kepada Nabi, fa'arid anhum. Apa maksud fa'arid anhum? Allah kata kepada Nabi, fa'arid anhum. Biarkan. Okey? Maka berpalinglah kamu dari mereka. Biarkan mereka. Jangan ambil pot. Jangan ambil pot. Kalau dalam bahasa kita kan, jangan ambil pot dengan orang-orang macam ni. Mereka dah buat plan mereka sendiri. Okey, tadi kan kita dah aturkan satu plan untuk buat untuk peperangan contohnya.
Tapi kemudian mereka buat plan lain setelah itu, maka Allah pesan kepada Nabi fa'a'rid anhum. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Maksudnya begini, Allah perintahkan kepada Nabi, maafkanlah dan bersabarlah atas mereka. Jangan membalasnya. Janganlah engkau sebarkan urusan mereka kepada orang lain dan engkau jangan takut kepada mereka. Ini pesan Allah kepada Nabi. Bila ada orang yang begini ya muslimah dalam hidup kita ni, kita nak takut ke? Kita nak buat apa? Kita selalu macam ni. Bila kita dengar ada orang cakap pada kita, kau tahu tak, orang tu kan dia buat plan, hari tu kan gila depan kau dia bagus lah kan, depan kau dia cakap gitu gini kan, kau tak tahu belakang kau dia cakap gini, dia tu sebenarnya nak buat benda tak baik pada kau. Kita pada masa tu apa kita rasa? Kita takut tak? Kebanyakan daripada kita akan rasa takut. Macam mana nanti kalau dia gini macam mana, nanti kalau dia gini, alamak habis lah aku punya plan, habis lah macam mana, apa aku nak buat ni. Kekhawatiran ataupun kebimbangan itu dia melebihi daripada segala-galanya sebab kita bimbang. Satu plan yang cantik yang dah kita aturkan, ianya akan jadi rosak kerana ada orang-orang yang sebegini. Kita akan risau, kita nak tidur malam pun susah kan. Kita fikir 24 hours macam mana kalau orang tu betul-betul buat begini. Tetapi lihat dalam situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam kisah ini. Allah kata kepada Nabi tentang perancangan lain yang dibuat oleh golongan munafik itu tadi kan. Tapi Allah pesan kepada Nabi fa'a'rid anhum. Biarlah mereka nak buat apa. Biarkan. Jangan takut pada mereka. Itu maksud Allah. Jangan takut pada mereka. Kemudian Allah kata begini kepada Nabi. Di dalam ayat ini. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Kenapa kita kena takut? Okey? Kenapa kita mesti takut? Tak perlu takut. Sebab apa? Kita orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi agar meletakkan kebergantungannya hanya kepada Allah semata-mata. Sebab itu dalam ayat ini Allah pesan kepada Nabi, wa tawakkal 'ala Allah. Dan ini juga menjadi amalan kita sebagai umat Nabi SAW, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, supaya kita meletakkan tawakal kita hanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Allah kata, kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. Jadi perlukah kita takut bila kita dengar ada orang buat sesuatu yang nak menjatuhkan ataupun nak memusnahkan, nak merosakkan rancangan kita? Kita tak perlu takut. Kerana apa? Kita ada Allah. Kerana kita orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka, walaupun mereka ramai, mereka tak mampu untuk buat apa pada kita jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan. Begitu juga Allah kata kepada Nabi, golongan munafik yang ada, yang sentiasa berusaha keras untuk menjatuhkan engkau, jangan takut pada mereka. Sabar, letakkan tawakal kepada Allah. Kerana apa? Allah lah yang akan membela kita. Allah lah yang akan membela, maknanya memelihara kita daripada sebarang angkara buruk yang hendak mereka lakukan kepada kita. Tapi masalahnya kita muslimah, tawakal kita tak ada tu kadang-kadang. Kita baru kena sikit, takut kita bukan main lagi. Takut kita bukan main, meroyan kita ni. Cakap dekat Facebook gitu, post dekat IG gini, bukan main gitu. Macam-macam kita cakap, marah sana, marah sini. Tawakal kepada Allah itu lebih baik daripada kita marah sana, marah sini kan. Komen sana, komen sini, maki sana, maki sini. Sampai orang semua lihat di mana letak keburukan kita. So, hari ini kita belajar apa-apa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, ataupun kita dengar ada orang nak buat perkara tak baik pada diri kita, ataupun orang dah buat pun perkara tak baik pada diri kita, tawakal kepada Allah itu di mana muslimah? Cek balik tawakal kita. Di mana kebergantungan kita kepada Allah? Sedangkan Allah pesan kepada Nabi dalam keadaan yang sedemikian. Kita ni bukan presiden pun kita nak takut sangat. Tapi Nabi SAW adalah pemimpin negara. Ada rakyat, ada nyawa yang nak dijaga. Nabi, Allah pesan, jangan takut dengan mereka. Tawakal kepada Allah. Yang penting usaha. Sekarang dah usaha kan? Betul tak? Nabi dah usaha
untuk buat sesuatu yang terbaik. Setelah itu Allah kata tawakal kepada Allah. Daripada perbincangan kita ni ya muslimah, daripada tadi, daripada awalnya hingga ke kita nak masuk kepada perbincangan yang terakhir kita pada hari ini. Kalau dengar betul-betul apa yang saya syarah tadi, kita dapati bahawa perbincangan berkenaan dengan tawakal ia tidak menafikan tentang usaha kita. So, kalau ada orang faham tawakal itu hanya duduk, tunggu, ia adalah tawakal yang salah. Tawakal bukan kita hanya duduk, tunggu kan. Yelah tak apa, aku tawakal pada Allah, tak apalah nak buat apa. Yelah taklah, tak kisahlah apa-apa nak jadi kan. Bukan gitu tawakal. Tawakalnya mesti ada usaha, baru kita tawakal. Kita tak kerja, tak apalah aku tawakal pada Allah, ada rezeki ajalah, tak ada rezeki sudah. Semut ya. Ulat dalam batu pun boleh hidup kan. Tawakal begitu? Tidak. Tawakal kita kena keluar, cari kerja, bekerja, baru betul kita tawakal kepada Allah. Ada usahanya. Sebab daripada awal perbincangan kita, saya tekankan daripada tadi, usaha tawakal. Usaha tawakal. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam pelbagai tempat dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang boleh kita lihat, yang tadi tu, berkenaan dengan golongan munafik yang nak menjatuhkan Nabi SAW. Betul tak? Dalam contoh itu, jelas kita dapati Nabi berusaha. Kemudian, ada golongan yang munafik yang nak menjatuhkan usaha Nabi itu tadi. Tapi, adakah Nabi duduk, tak apalah, biarlah dia nak buat apa, buatlah. Tak. Bila dah berlaku sedemikian, tukar strategi yang lain muslimah. Ya, tukar strategi yang lain. Bila ada di kalangan golongan munafik yang tiba-tiba kata mereka tarik diri daripada peperangan, Nabi kata, tak apa, semua pergi perang kita saja. Begitu? Tidak. Kita tukar strategi peperangan kita walaupun di saat-saat akhir. Sama juga dalam kehidupan kita ini. Bila ada sesuatu yang berlaku di saat-saat akhir, apa kita nak buat? Kita tukar strategi kita. Contoh saya kata, sekarang ni kita kuliah, selalu kuliah pukul 11, contoh kan. Kuliah pukul 11. Tiba-tiba saya mesej masjid. Saya kata, 10:30. Ustaz ataupun ustazah, saya tak dapat nak datang kuliah hari ini sebab saya tak sihat. Ustaz, ustazah biarkan gitu saja. Buat bodoh lah jemaah. Tak kisahlah, nak buat apa, tawakal saja pada Allah. Begitu? Tidak. Kita usahanya bagaimana? Inform jemaah. Kita beritahu pada jemaah. Maknanya kita tukar strategi kita. Apa yang akan berlaku, kita tak boleh just terus pada Allah. Tak apa, serah pada Allah. Kalau diorang tunggu tu, tawakal pada Allah lah sudah. Biar diorang tawakal, ada kuliah, tak ada kuliah sudah. Gitu caranya? Tidak. Kita buat satu strategi yang lain, kita usahakan satu strategi yang lain supaya maklumat itu sampai kepada orang ramai. Baru cantik kehidupan kita ni muslimah. Maknanya bukan hanya semata-mata letak tawakal begitu sahaja. Kucing kalau lapar pun dia usaha, betul tak? Adakah kucing lapar duduk, lapar mati? Tak ada. Kucing lapar je mengiau, cari makan kan. Sampai kadang-kadang, dulu saya belajar dekat Ma'had dulu, saya nampak kucing tu apa, dia makan rumput. Sebab lapar sangat. Itu usaha je untuk survive. Adakah kucing tawakal? Lah lapar, tawakal je, kucing duduk diam je. Tak ada. Kita nampak kucing itu usaha untuk menyelamatkan ataupun meneruskan kehidupan dia. Kalau kucing begitu keadaan dia, kan, kita manusia yang Allah berikan kepada kita dengan akal, usaha, tenaga ni, nak duduk diam, tak kena dengan penciptaan yang Allah berikan pada diri kita. Jadi, usaha bekerja keras itu ada sebelum kita nak bertawakal kepada Allah. Sebab begini, kalau kita rujuk pada dalil-dalil yang saya nyatakan di sini. Okey, cuba lihat surah Al-Mulk pada ayat yang ke-15. Dalam surah Al-Mulk, ayat yang ke-15, apa kata Allah? Allah kata gini, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah ciptakan kepada kita, Allah ceritakan di dalam ayat itu. Allah ciptakan kepada kita dengan bumi. Di dalam bumi ini ada pelbagai macam perhiasan. Kemudian Allah ciptakan kita duduk di dalam muka bumi ini. Okay, di atas muka bumi ini. Lepas Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini, kita just duduk-duduk gitu saja ke? Tidak.
Apa yang Allah perintahkan? Jalan. Jalan tu bukan belah ya. Okey. Allah kata apa? Jalanlah. Maksudnya cari, usahakan sesuatu untuk penghidupan kita, untuk penerusan kehidupan kita ini muslimah. Okey, jalanlah, carilah rezeki, maknanya makanlah dari rezeki. Macam mana kita nak makan daripada rezeki yang ada di atas muka bumi ini kalau kita tidak berusaha? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka berjalanlah di merata ceruknya, bermakna Allah perintahkan kepada kita agar usaha untuk dapat apa yang terbaik bagi diri kita dunia dan akhirat. Allah juga perintahkan kepada kita supaya makan. Makan tu maksudnya usaha, cari rezeki yang halal dalam kehidupan kita. Begitu juga bila kita rujuk dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah perintah supaya bersiap sedia untuk peperangan. Kan? Allah perintahkan kepada Nabi agar bersiap sedia untuk peperangan. Bila Nabi SAW keluarkan perintah, keluarkan satu kita panggil perintah rasmi lah ya, untuk keluar berperang. Ada ke je just keluar berperang begitu saja? Tidak, tapi ada persediaannya. Ada persiapan yang dibuat. Kita tak terus-terus pergi perang macam tu muslimah, tak boleh. Macam mana kita nak tahu pihak musuh bagaimana, kekuatannya bagaimana, kan? Jumlah mereka, jumlah kita, kemudian apa strategi yang kita nak buat. Kita mesti ada satu rancangan yang mantap untuk kita keluar berperang. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-60. Jika kita merujuk dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60, Allah kata begini muslimah dalam ayat ini. Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Allah kata, dan sediakanlah untuk menentang mereka, iaitu musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Jadi ada pasukan berkuda, ada pasukan daripada kumpulan yang tidak menaiki kuda, kan ada persiapannya di situ. Kemudian untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi kenapa kita ada persediaan dari sudut peperangan itu tadi? Okay, siapkan tentera berkuda, siapkanlah peralatan perang, kan, untuk kita keluar berperang supaya pihak musuh lihat mereka ni ada rasa gerun. Mereka ada rasa gerun dengan apa yang telah dipersiapkan itu tadi. Ini adalah usaha kita yang kemudiannya kita bertawakal kepada Allah. Jadi, tak tiba-tiba ada musuh terus perang. Nampak musuh terus perang, bukan begitu yang Nabi SAW lakukan. Dan di sini jelas kepada kita perintahnya untuk bersiap sedia, itulah yang dimaksudkan dengan usaha kemudian bertawakal kepada Allah. Dan secara jelas juga kita boleh lihat dalam surah yang berikutnya, iaitu surah Ali Imran pada ayat 159. Yang mana kan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengadakan mesyuarat, iaitu bermusyawarah bersama dengan para sahabat di dalam pelbagai macam urusan. Ini kita panggil sebagai usaha. Bila kita ada perbincangan, kita ada musyawarah, kita ada mesyuarat. Okay, kita ada mesyuarat, meetings lah. Itu adalah usaha kita untuk meleraikan ataupun mencari jalan solusi. Kita tak boleh bila ada masalah kita biarkan. Boleh ke? Oh, ada problem tak apalah biarkan. Tak apalah, nanti apa pun nak jadi, ikutlah tawakal pada Allah. Lepas tu apa jadi tawakal pada Allah kan. Kita biarkan je. Boleh? Tak boleh, kita mesti ada usaha. Usahanya bagaimana? Antaranya ialah kita ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Allah kata kepada Nabi begini, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Okay, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Setelah kalian menjadi orang yang bermesyuarat tadi kan, okay, setelah bermesyuarat tadi, Allah kata maka bertawakallah untuk membuat sesuatu, kemudian apabila engkau telah berazam sesudah mesyuarat, sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Kerana apa?
Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah mencintai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, sekali lagi, ingin saya tekankan, tawakal yang kita belajar pada hari ini, daripada semuanya, daripada pertama tadi hinggalah yang kepada poin kita yang terakhir pada hari ini, ianya membuktikan kita tak boleh hanya sekadar tawakal begitu sahaja. Ia memerlukan kepada usaha kita sebelum kita meletakkan tawakal kita kepada Allah. Kita usaha sesuatu, kita berazam kepada Allah, kita berazam atas usaha kita, lalu kita bertawakal kepada Allah di atas usaha yang telah kita lakukan itu tadi. Baru betul konsep tawakal ataupun hakikat tawakal sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab kita yang diceritakan ataupun dibincangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada poin kita yang A ini. Dan paling penting untuk pengakhirannya ialah bila kita menjadi seorang muslimah yang banyak tawakal kepada Allah, ianya adalah ruang dan peluang untuk kita juga meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kalau sekiranya ada soalan di sana boleh diajukan di ruangan komen. Kita boleh ambil satu ataupun dua soalan terlebih dahulu. Bagaimana? Ada soalan? Ya, penjelasan yang jelas tentang tawakal. Terima kasih, Puan Musliah. Ya, Umi kat situ. Saya tertariklah dengan komen daripada Umi Soleha. Okay, saya nak baca kat sini. Terima kasih letakkan kat situ. Dia kata begini, Masya Allah Ustazah, I'm facing this kind of situation right now. Saya tawakal pada Allah dan serahkan pada Allah segala urusan, subhanallah. It's like Allah direct me to this kuliah so that I get an answer. Jazakillahu khaira, jazak wa iyak. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebenarnya penting kita belajar. Betul, ini saya nak kaitkan dengan kenapa pentingnya kita mengikuti kuliah ataupun mengikuti pembelajaran. Sebab begini muslimah, kadang-kadang saya dapati ramai antara kita yang suka bertanya tapi tak nak belajar. Tu masalahnya kadang-kadang. Kita jadikan asatizah ni, saya bukan nak kata apa, bukan saya kata saya tak suka orang tanya saya, bukan. Cuma masalahnya kadang ada segelintir di kalangan kita tak nak belajar, tak nak pergi kelas, tak nak duduk dengar kuliah daripada guru. Tapi dia suka apa tahu? Dia suka tanya. Tanya aja kerja dia. Tanya. Sebenarnya muslimah begini, dalam hidup kita, bila kita mengikuti satu pengajian ilmu, dia secara tidak langsung bila kita belajar ni kan, kita akan dapat banyak jawapan daripada persoalan dalam kehidupan kita. Sebab tu penting kita belajar secara konsisten dalam sesebuah pengajian. Jadi kita akan dapat huraian terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita. So, daripada apa yang Umi Solehah sebutkan di sini, nampak dia ada isu dalam hidup dia. Tapi bila dia datang kuliah, sekaligus isu itu settle. Sebab apa? Dia dengar tadi. Ini sebenarnya yang kita hendak. Sebagai seorang muslimah, banyak belajar. Banyak kita mengikuti pengajian. Jangan malas ni muslimah. Saya tahu bukan mudah nak duduk 1 jam dengar Surah Sakinah berbual, ya Allah ya Tuhanku, lepas tu dalil berdentam-dentum, pening kepala, kadang confuse pula apa dia berbual ni, tadi cakap tu cakap ini. Kita confuse betul. Tapi kalau kita dengar dengan istiqamah betul-betul apa yang Ustazah bincangkan, insya-Allah setiap dalam hidup kita ni bila kita ada masalah, jawapan-jawapan tu akan datang secara sendirinya. Kerana apa? Kita belajar. Bila kita belajar begitu keadaannya. Tapi kalau tak nak belajar, ni masalahnya, problem yang kadang saya lihat dalam masyarakat kita. Tak nak belajar, tapi jadikan asatizah sebagai tempat Q&A. Okay, sebagai tempat Q&A yang mana dia jadikan guru ni tempat untuk dia tembak soalan demi soalan. So ini tak cantik.
tak tepat lah bila kita ni jadi orang yang nak mengetahui sesuatu. Jadi dia selalunya ia perlu proses pembelajaran. Okey, dalam hidup kita dia mesti ada proses pembelajaran, kemudian barulah kita akan dapat jalan penyelesaian. Dia bukan terus bertanya, bukan begitu. Tapi bila kita dah belajar, contohnya kan sekarang dah ikuti, kemudian ada soalan yang mungkin ada yang tak jelas, baru bertanya, itu baru betul. Baru betul. Bukan bila ada problem soal, itu pun masalah juga kadang-kadang kita dapatikan. So secara tidak langsung saya rasa apa yang disebutkan oleh Umi Solehah ni, Masya Allah Tabarakallah, menjadi satu poin juga lah untuk saya memperingatkan diri saya dan juga semua yang ada. Okay, dalam kuliah kita kena banyak belajar. Banyak belajar, banyak ikuti kuliah, insya-Allah hidup kita ni dia akan tenang dan ada banyak sangat persoalan-persoalan dan juga masalah dalam hidup ni akan selesai bila kita jadi orang ataupun senang jadi muslimah yang rajin untuk mengikuti pengajian. Okey, wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? InsyaAllah. Okay, Atika ni tanya begini. How do we have ease on the future, like having an anxiety? How to calm down? Anxiety ni ya, Atika, dia bagi saya semua orang dia ada anxiety. Cuma how you control that situation ataupun that feeling dalam diri you. Okay, kita semua ada anxiety. Siapa ada anxiety juga. Tapi kita kena control. Kita kena kawal perasaan itu. Supaya ia tidak melampau-lampau ataupun sampai ia menjadi satu keadaan yang tak dapat kita kawal. Jadi, kita jangan risau dengan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Yang menyebabkan kita terus jadi ada anxiety tu tadi lah, macam mana risau dan sangat-sangat. Satu cara ialah untuk kita calm down, kan tadi antaranya ialah dengan tawakal kepada Allah. Dia masih lagi berbalik kepada tawakal. Tadi sekarang ni kita dah usaha untuk masa depan kita. Contohnya saya kata, okey, kita dah usaha untuk masa depan kita. Kita belajar kan, kita ada pendidikan, kita ambil A-levels ke apa, O-levels dan sebagainya, kita ambil degree, master, PhD ke apa kan. Tapi apa yang akan berlaku pada masa akan datang, itu pada masa itu kita serahkan kepada Allah terlebih dahulu. Okey, masa tadi. Contoh begini, saya nak ambil begini Atika. Dulu masa Ustazah belajar PhD kan, ramai orang tanya, lepas tu nak kerja apa? Masa depan. Orang tanya masa depan. Jadi Ustazah ni ambil PhD buat apa Nanti balik-balik Singapura pun jadi Ustazah apa? Ada orang cakap gitu dengan saya. Tak tukar. Lepas habis PhD, okay, lepas habis pengajian PhD ni, nanti you balik Singapura, title Ustazah juga apa? Ajar sama dengan Ustazah yang ada degree. Ajar sama dengan Ustazah yang ada master. Buat apa? Nak ambil PhD. Ada orang cakap gitu. Kita rasa risau. Betul. Kita rasa macam tak berguna apa yang kita buat pada masa itu. Kan? Benda tu kita gusar macam mana nanti balik banyak benda kan. Kita risau. Tapi kita kena kontrol kerisauan itu dengan bagaimana tawakal kepada Allah. Kan, tawakal kepada Allah. Yang penting saya belajar kerana Allah, saya usahakan untuk mendapat ilmu supaya nanti balik tak kira lah apa je pekerjaan yang akan saya ceburi, insya-Allah. Kan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Sebab tu tadi bila kita bincang berkenaan dengan tawakal ya Atika, dia ada 3 ciri yang terdapat pada tawakal. Dia bukan hanya semata-mata kita serahkan apa yang kita rasa ataupun apa yang dah kita usahakan kepada Allah berkenaan dengan pilihan dan pengaturannya, tapi kita yakin Allah sudah siapkan yang lebih baik untuk kita. Kita yakin tentang itu. Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah tentukan mana yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita pergi kepada poin kita yang ketiga, kita sedar bahawa kita ni tidak ada kemampuan untuk menolak apa jua yang berlaku. Daripada sudut manfaat dan juga mudarat, kita akan lebih tenang dalam hidup ini. Kita rasa macam yang penting saya usaha, kemudian memperbaiki niat kita, okey. Seterusnya apa-apa yang Allah tentukan itu adalah urusan Allah. Insya-Allah kita ni dah tak ada isu dah berkenaan dengan how to calm down dan sebagainya kan.
Yang penting serahkan semuanya kepada Allah setelah kita berusaha itu tadi. InsyaAllah ianya akan menjadi satu benda yang menenangkan jiwa. Yang penting kita yakin ataupun tidak. Itu. Kita yakin ataupun tidak. Kalau kita yakin insyaAllah kita akan tenang. Okey Atika, mudah-mudahannya membantu. Banyakkan istighfar juga ya Atika. Banyakkan istighfar, fikirkan yang positif dalam kehidupan dan juga pada masa akan datang apa yang akan berlaku. Yang penting pada hari ini Atika usahakan yang terbaik untuk diri Atika yang mana Allah Subhanahu Wa Taala redha, dan bila kita buat apa yang Allah redha, insya-Allah Allah akan jaga kita. Sebagaimana Nabi SAW pesan kepada seorang sahabat, ihfazillah yahfazka. Jika engkau jaga Allah, maka Allah akan jaga engkau. Maksud apa? Bila kita ni jadi hamba Allah yang buat perkara-perkara yang Allah perintahkan, buat semua perkara yang Allah redha, insya-Allah Allah akan jaga kita. Bila Allah jaga kita, bermakna Allah akan tentukan yang baik-baik untuk diri kita. Okey, wallahu a'lam. Mudah-mudahan membantu Atika. Baik, seterusnya jika tidak ada tak yang lain? Semua kata saya betul. Yalah, terima kasih kerana Ama menyetujui apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Baik, jika tidak ada sebarang soalan, saya rasa kita tutuplah. Saya pun rasa macam tak berapa nak sihat sangatlah hari ini kan. Suara dah lain. Badan pun dah panas. Okey. Baik, kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.